Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Isu pelarian etnik Rohingya sedang hangat dibincangkan oleh media dan rakyat Malaysia. Penyelesaian kepada isu etnik Rohingya terletak di negara Myanmar. Keselamatan mereka di Myanmar perlu dijamin. Mereka perlu diberikan hak sebagai warga negara di Myanmar. Sekiranya kerajaan Myanmar tidak dapat menjamin keselamatan mereka, maka bangsa-bangsa bersatu, PBB atau negara-negara Islam perlu melakukan sesuatu. Zon selamat ataupun safe zone perlu diwujudkan di Myanmar di mana etnik Rohingya ini dapat hidup bebas daripada penindasan dan kezaliman. Tanpa berbicara lebih, mari kita kupaskan isu yang hangat diperkatakan ini bersama dengan rakan-rakan panel saya. Yang pertama iaitu Saudara Akil Naim, panel kedua Saudara Muhammad Mustaqim, panel ketiga Saudara Muhammad Bukhairi, panel keempat Saudara Azizul Azwadi dan akhir sekali iaitu Saudara Aidil Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Naim bin Ghazali bernombor matrik di 2018-2086-423. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang orang Rohingya yang berasal daripada Myanmar. Orang Rohingya adalah salah satu kumpulan etnik yang beragama Islam di utara negeri Rakhine yang terletak di barat Burma. Kebanyakan populasi orang Rohingya tertumpu di dua buah daerah yang sangat luas di bahagian utara negeri Rakhine yang dahulunya dikenali sebagai Arakan. Orang Rohingya adalah keturunan penjenayah dalam pengasingan pada zaman dahulu. Kedudukannya yang terletak berhampiran dengan laut menjadi tempat persinggahan pedagang Islam. Pedagang Arab yang singgah di Arakan sebahagiannya berkahwin dengan masyarakat tempatan dan kemudiannya menetap di Arakan. Orang Rohingya memiliki persamaan bahasa, budaya dan dengan orang Asia Selatan, terutamanya orang Bengali. Malahan, setengah orang Rohingya yang menetap di Arakan adalah keturunan Arab, orang Parsi dan orang Pashtun yang berhijrah ke Arakan semasa era pemerintahan Empayar Mughal. Sehingga kini, terdapat 1.5 masyarakat Rohingya di seluruh dunia. Antara isu utama bagi umat Islam Rohingya ialah status mereka sebagai warga negara Myanmar. Ketika zaman British, mereka diklasifikasikan sebagai Indo-Burman. Ketika Myanmar mencapai kemerdekaan pula, mereka dianggap sebagai bukan warga negara. Padahal, orang Rohingya mendiami Rakhine semenjak ratusan tahun dahulu. Menurut Presiden Pertubuhan Perpaduan Rohingya ARSO Arakan, Dr. Muhammad Yunus dalam bukunya bertajuk A History of Arakan, Past and Present, perspektif sejarah membuktikan orang Rohingya adalah penduduk asal Arakan. Di Myanmar, terdapat 134 etnik antaranya Karen, Chin dan Mun. Namun, orang Rohingya tidak diiktiraf sebagai kumpulan etnik tersebut. Kehilangan identiti masyarakat Rohingya berlaku apabila mereka melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 1942. Ketika berlaku perang etnik, mereka kembali semula ke Myanmar. Dasar negara berubah. Kesannya mereka tidak lagi diakui sebagai rakyat negara itu. Mereka menjadi pengemis negara sendiri. Kerajaan Myanmar telah menafikan hak orang Rohingya sebagai penduduk asal Rakhine. Tanah mereka dirampas. Yang lebih menyedihkan lagi, ada di antara mereka dibunuh ketika mereka cuba untuk mempertahankan diri. Dan banyak di antara mereka menjadi parian di negara sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan faktor utama mengapa berlakunya isu tersebut. Okey, antara faktor utama adalah disebabkan oleh diskriminasi agama Islam oleh penganut agama Buddha itu sendiri. Perkara ini dapat dilihat apabila berlakunya larangan mendirikan solat berjemaah di tempat umum, termasuk menyambut hari-hari Aidilfitri, Maulidur Rasul, bulan Ramadan dan sebagainya. Menurut Samiullah, yang menjadi keutamaan bagi etnik Rohingya ini adalah kebebasan beragama, iaitu mereka boleh meraihkan hari kebesaran dalam Islam dan melakukan ibadat tanpa sebarang ancaman. Keadaan ini sangat berbeza di Myanmar apabila pihak tertentu seperti golongan agama Sami Buddha melakukan penganiayaan terhadap mereka daripada segenap aspek, termasuk membakar rumah penduduk. Jika ada sebahagian daripada masyarakat tersebut yang ingkar dengan larangan yang ditetapkan, mereka akan dihukum dan diseksa. Kedudukan tempat beribadat bagi umat Islam rendah sehinggakan masjid-masjid boleh digantikan dengan pagoda Buddha.
segala aktiviti perkahwinan dan pergerakan umat Islam di sana telah dihadkan. Oleh itu, umat Islam di sana juga dipaksa untuk keluar daripada agama Islam dan menganut agama Buddha. Okey, itu saja. Antara isu utama berkenaan pencabulan hak asasi etnik Rohingya sehingga mereka menjadi pelarian adalah disebabkan faktor perlembagaan yang sering dipinda dan faktor pemerintahan yang kerap bertukar ganti. Bermula dengan Akta Warga Asing 1864 sehingga Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 serta tidak mempunyai apa-apa peruntukan undang-undang jelas bagi orang Rohingya. Akta Kewarganegaraan Kesatuan 1948 yang digubal oleh British juga menidakkan hak orang Rohingya untuk menjadi sebahagian daripada warga negara Myanmar. Semenjak Myanmar diperintah oleh rejim tentera yang merampas kuasa pemerintahan sivil UNU pada tahun 1962, ia boleh dikatakan bermulanya bibit penafian secara keras mengenai kewarganegaraan orang Rohingya di Myanmar. Ketika Myanmar di bawah pemerintahan Jeneral Ne Win sebagai ketua rejim, orang Rohingya dilabel sebagai pendatang asing tanpa izin ataupun parti kerana dikatakan golongan ini telah dibawa masuk oleh penjajah British suatu ketika dahulu. Walaupun rekod sejarah mengatakan orang Rohingya telah menetap di Arakan seawal tahun 1430 di bawah pemerintahan Raja Arakan iaitu Naramikla yang mempunyai kira-kira 30,000 orang tentera Muslim. Untuk kritikan terhadap isu hak asasi manusia pula, pelarian Rohingya yang berasal daripada Myanmar atau lebih dikenali sebagai pelarian tanpa negara oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan tempatan seperti United Nations High Commissioner of Refugee, Human Rights Watch, Amnesty International dan Suara Rakyat Malaysia. Okey, pelarian Rohingya ke Malaysia perlu mendapat perhatian ramai, terutama pihak yang berwajib. Secara amnya, pelarian Rohingya adalah pelarian politik di bawah naungan UNHCR. Mereka adalah kumpulan etnik yang minoriti Myanmar yang beragama Islam dan ditindas di sana. Okey, jumlah populasi mereka adalah sebanyak 2 juta orang dan tinggal berhampiran dengan sempadan Myanmar dan Bangladesh. Semenjak Myanmar diperintah oleh rejim tentera yang merampas kuasa pemerintahan sivil UNU pada tahun 1962, ia boleh dikatakan bermula bibit penafian secara keras mengenai kewarganegaraan orang Rohingya di Myanmar. Okey, ketika Myanmar di bawah pemerintahan Jeneral Ne Win sebagai ketua rejim, orang Rohingya dilabelkan sebagai parti kerana dikatakan golongan ini telah dibawa masuk oleh penjajah British pada suatu ketika dahulu. Kemuncaknya pada tahun 1974, perlembagaan baru telah dibentuk oleh kerajaan junta Myanmar dan Akta Immigration 1974 di dalamnya telah menafikan secara jelas hak orang Rohingya sebagai warga negara Myanmar yang sah dan mereka dilabelkan sebagai parti. Okey, pada tahun 1982, kerajaan Myanmar telah melucutkan kewarganegaraan etnik Rohingya menjadikan mereka pelarian di negara mereka sendiri. Hak mereka sebagai rakyat Myanmar telah dirampas. Mereka tidak dibenarkan keluar daripada penempatan mereka. Tanah dan ternakan juga dirampas. Masjid dimusnahkan dan diganti dengan pagoda Buddha. Arahan tidak dibenarkan mengamalkan agama secara bebas. Perkahwinan dan pergerakan yang dihadkan hanya dengan keizinan tentera, penyisaan tanpa bicara serta pemerkosaan wanita. Akibat daripada tekanan yang semakin meningkat, kebanyakan daripada mereka melarikan diri ke Malaysia, sepadan Thailand, Bangladesh dan di negara Eropah yang lain. Okey, sekiranya mereka pulang ke Myanmar semula, mereka boleh ditembak dan ditangkap. Berikutan penafian hak kerakyatan oleh pihak berkuasa Myanmar, pelarian Rohingya ini terpaksa bermigrasi dari kawasan tempat mereka tinggal di Arakan. Situasi pelarian Rohingya sama ada di Myanmar atau di negara lain semakin mendapat perhatian pada peringkat antarabangsa, memandangkan mereka sedang menghadapi diskriminasi hak asasi manusia yang amat serius. Isu hak asasi pelarian Rohingya di Malaysia juga menimbulkan perhatian pelbagai pihak seperti Human Rights Watch dan Suara Rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
saya akan mengemukakan kritikan terhadap apa yang berlaku di antara Rohingya dan Myanmar. Kritikan yang saya akan katakan ini adalah terhadap bagaimana usaha-usaha negara-negara di ASEAN ini dalam membantu etnik Rohingya ini memelihara hak asasi mereka. Di dalam isu ini, kebanyakan negara-negara di ASEAN ini tidak menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan isu ini. Hal ini dapat dibuktikan melalui artikel yang bertajuk Diplomasi Publik Malaysia terhadap Rohingya di bawah jurnal yang bertajuk Jurnal Management Pertahanan. Di dalam artikel ini jelas menunjukkan bagaimana terdapat segelintir beberapa negara di ASEAN ini lebih bersifat berdiam diri dalam isu ini. Namun, terdapat 3 negara yang menyuarakan suara mereka untuk menyelesaikan isu ini seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand. Walaupun Malaysia mengamalkan dasar prinsip negara berkecuali, namun dalam isu Rohingya ini, Malaysia bertegas untuk menyelesaikan isu ini. Malaysia melalui ASEAN telah mendesak kerajaan Myanmar untuk mengadakan diskusi atau dialog bersama dengan negara lain demi mencapai kata putus dalam isu ini. Namun begitu, tindakan Malaysia ini tidak mendapat sokongan daripada majoriti negara anggota ASEAN. Namun, Malaysia tidak putus asa dan terus-menerus mendesak kerajaan Myanmar untuk menghentikan penindasan yang mereka telah lakukan sejak sekian lama ini. Justru, di sini dapat kita lihat bagaimana negara-negara di ASEAN ini tidak menunjukkan komitmen yang tinggi bersama-sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan isu Rohingya ini serta menjaga hak asasi setiap warga di ASEAN ini. Maka, kesimpulannya, suatu usaha penyelesaian yang tidak hanya boleh dilakukan oleh pihak dan negara jiran sahaja. Hal ini berkait dengan masalah kemanusiaan dan perlunya penyelesaian melalui kaedah kolaborasi serantau, khususnya negara-negara ASEAN. Walaupun Myanmar merupakan negara anggota ASEAN, tetapi isu kemanusiaan seharusnya perlu merentasi sempadan. Perkara ini mungkin boleh dibawa kepada anggota keselamatan seperti Majlis Keselamatan PBB untuk dijadikan resolusi agar etnik Rohingya dapat kembali dan dipantau oleh pasukan pemantau PBB. Sekian, terima kasih. Selamat malam Rohingya, meski lenamu di sisi mayat.